Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nadia Umira binti Darmadi. Pada hari ini saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian yang telah saya sediakan. Baiklah, untuk tugasan ini, pensyarah bimbingan saya adalah Puan Hajar Idawati binti Muin, kod kursus DMMB 3223. Baiklah, RPH yang saya sediakan adalah untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Tarikh ataupun hari yang dipilih adalah pada 24 Mac 2024 iaitu pada hari Ahad. Masa yang dipilih adalah daripada pukul 8 pagi hingga pukul 9 pagi. Tahun ataupun darjah adalah 6 abadi. Bilangan murid dalam kelas adalah 27 orang. Tema yang dipilih untuk menghasilkan RPH ini adalah tema kesihatan dan kebersihan. Tajuk adalah pemakanan yang berkhasiat dan seimbang dapat menyihatkan tubuh badan. Pengetahuan sedia ada adalah murid tahu dan pernah makan makanan yang berkhasiat dan seimbang. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada standard kandungan yang dipilih dalam menghasilkan RPH ini, iaitu yang 3.2, iaitu menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Standard pembelajaran yang dipilih adalah 3.2.3, iaitu mencatat maklumat dan menjana idea berdasarkan bahan. Objektif pembelajaran pula, pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama, menulis dan mencatat kepentingan makan makanan yang berkhasiat dan seimbang berdasarkan petikan teks yang dipaparkan. Yang kedua, murid akan dapat menjana idea dengan merancang menu makanan yang sesuai berdasarkan piramid makanan. Seterusnya, kita beralih kepada pengisian kurikulum yang terdapat dalam RPH yang telah saya sediakan. Yang pertama adalah EMK, iaitu Elemen Merantas Kurikulum. Terdiri daripada bahasa, nilai murni, teknologi maklumat dan komunikasi. Seterusnya adalah KEBAT, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Dalam RPH ini, saya telah menerapkan kemahiran menilai, menganalisis dan mencipta. Yang ketiga adalah kemahiran berfikir yang terdiri daripada kritis, kreatif, strategi berfikir. Yang keempat adalah kemahiran insaniah yang merangkumi pemikiran kritis dan kerja berpasukan. Dan yang kelima adalah kecerdasan pelbagai yang merangkumi interpersonal dan verbal linguistik. Bahan bantu mengajar yang telah saya gunakan dalam pengajaran saya ini adalah yang pertama video, yang kedua LCD, yang ketiga komputer riba, yang keempat paparan gambar jenis makanan, yang kelima roda putaran digital, paparan petikan, paparan piramid makanan Malaysia, lembaran kertas peta bulatan, lembaran kertas peta pokok, lembaran kerja aktiviti pemulihan dan aktiviti pengayaan. Untuk pembelajaran abad ke-21, saya telah mengaplikasikan peta bulatan dan peta pokok dalam pengajaran saya. Selain itu, murid juga melakukan perbincangan. Untuk penilaian pengajaran dan pembelajaran, terdiri daripada penulisan dan pemerhatian. Baiklah, saya akan memulakan pengajaran saya dengan melaksanakan set induksi iaitu selama 5 minit. Isi pelajaran yang pertama adalah jom kenali makanan berkhasiat. Yang kedua, adakah saya berkhasiat? Guru akan bertanya kepada murid sama ada gambar yang dipaparkan berkhasiat atau tidak. Jangkaan jawapan murid adalah ya atau tidak. Yang ketiga ialah roda putaran digital. Baiklah, aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru akan memulakan pengajaran dengan menayangkan video jom kenali makanan berkhasiat. Jom Rara kita makan sama-sama. Awak bawa makanan apa Mimi? Tengok ni, saya bawa semua makanan yang saya suka. Ada nugget, ada keropok, coklat. Mimi, tak eloklah makan makanan yang macam tu. Lah, kenapa pula tak boleh makan? Makanan-makanan macam tu tak berkhasiat lah. Habis, macam mana ni? Jom, 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 jom.
pisang, sosis tukar sandwich, air manis tukar susu, lollipop tukar buah. Jom, 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 kita makan secara sihat. Jom, 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 makan makanan berkhasiat. Yang kedua, guru akan memaparkan beberapa jenis gambar adakah saya berkhasiat menggunakan LCD. Baiklah, seterusnya, guru akan memutar roda putaran digital iaitu roda yang mengandungi semua nama murid di dalam kelas untuk memilih murid secara rawak. Jadi, murid yang dipilih akan memberi jawapan sama ada gambar yang dipaparkan itu berkhasiat atau tidak. Catatan berdasarkan set induksi yang telah saya laksanakan adalah EMK iaitu terdiri daripada bahasa, nilai murni iaitu bersifat ingin tahu dan TMK. Seterusnya, BBM yang digunakan dalam set induksi ini adalah video, jom kenali makanan berkhasiat, LCD, komputer riba, paparan gambar, adakah saya berkhasiat, roda putaran digital. Baiklah, seterusnya, KBAT yang diterapkan adalah kemahiran menilai. Kecerdasan pelbagai yang diterapkan adalah interpersonal dan verbal linguistik. Baiklah, seterusnya, saya akan terus ke langkah pertama yang dilakukan dalam jangka masa 20 minit. Isi pelajaran yang pertama, paparan petikan kepentingan makan makanan yang berkhasiat dan seimbang. Yang kedua, peta bulatan. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru akan mengedarkan lembaran kertas yang mengandungi peta bulatan kepada setiap murid. Seterusnya, guru akan memaparkan petikan yang bertajuk kepentingan makan makanan yang berkhasiat dan seimbang menggunakan LCD di hadapan kelas. Guru akan memaparkannya perenggan demi perenggan. Seterusnya, murid perlu baca petikan yang dipaparkan secara mentalis. Setiap perenggan petikan yang dipaparkan, guru akan memberi masa kepada murid untuk baca dan tulis kepentingan makan makanan yang berkhasiat dan seimbang dalam lembaran kertas peta bulatan yang telah diedarkan. Yang keenam, guru dan murid akan menyimak jawapan bersama-sama di dalam kelas setelah murid selesai menulis dalam peta bulatan. Catatan yang terdapat dalam langkah satu ini ialah EMK iaitu bahasa, TMK nilai murni iaitu menjaga kesihatan. BBM yang digunakan dalam langkah satu ini selama 20 minit adalah yang pertama paparan petikan, lembaran kertas peta bulatan, LCD dan komputer riba. Yang seterusnya, kemahiran berfikir aras tinggi yang diaplikasikan ialah kemahiran menganalisis. Kemahiran berfikir pula adalah kritis. Kemahiran insania terdiri daripada pemikiran kritis. Kemahiran kecerdasan pelbagai yang merangkumi interpersonal dan verbal linguistik. Seterusnya, saya akan beralih kepada langkah 2 yang juga dilakukan dalam jangka waktu 20 minit. Isi pelajaran yang pertama, piramid makanan Malaysia, peta pokok, roda putaran digital, aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru akan memaparkan piramid makanan Malaysia di hadapan kelas menggunakan LCD.
Guru akan menerangkan kepada murid kategori bagi setiap jenis makanan dan jumlah keperluan seharian bagi seorang manusia. Selepas itu, guru akan membahagikan murid kepada 9 kumpulan. Satu kumpulan 3 orang murid. Guru membahagikan murid kepada 9 kumpulan dengan memutar roda putaran digital. Murid akan duduk dalam kumpulan yang telah ditetapkan. Jadi, guru akan mengedarkan lembaran kertas yang mengandungi peta pokok. Berdasarkan penerangan yang telah diberikan oleh guru tadi, yang berkaitan dengan piramid makanan Malaysia, murid perlu bincang dan menjana idea bersama ahli kumpulan masing-masing untuk merancang menu makanan yang sesuai dan seimbang untuk diambil pada waktu sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Murid perlu menulis idea yang telah dijana dan dirancang bersama ahli kumpulan dalam lembaran kertas peta pokok yang telah disediakan. Akhir sekali, guru dan murid akan menyimak jawapan bersama-sama di dalam kelas setelah murid-murid selesai menulis idea yang telah dirancang bersama ahli kumpulan dalam peta pokok. Catatan yang terlibat dalam langkah 2 ini adalah EMK iaitu bahasa, TMK, nilai murni, bekerjasama, kerja sepasukan, hormat menghormati. BBM yang digunakan dalam langkah 2 ini adalah yang pertama, paparan piramid makanan Malaysia, lembaran kertas peta pokok, LCD, komputer riba dan roda putaran digital. Kebat yang diaplikasikan adalah kemahiran mencipta. Kemahiran berfikir pula merangkumi kreatif, kritis, strategi berfikir iaitu membuat keputusan. Kemahiran insaniah pula adalah melibatkan kerja berpasukan dan pemikiran kritis. Kecerdasan pelbagai pula adalah merangkumi interpersonal dan verbal linguistik. Seterusnya, langkah 3 akan dilakukan dalam jangka masa 10 minit. Isi pelajaran. Terdapat 2 lembaran kerja, aktiviti pengukuhan iaitu aktiviti pemulihan dan aktiviti pengayaan. Yang pertama sekali, murid dikehendaki untuk melaksanakan lembaran kerja yang diberikan. Semua murid perlu melaksanakan aktiviti pemulihan secara individu. Murid yang telah menyiapkan lembaran kerja aktiviti pemulihan perlu melakukan lembaran kerja aktiviti pengayaan pula. Baiklah, catatan yang terlibat dalam langkah 3 ini adalah yang pertama EMK dari segi bahasa, nilai murni iaitu rajin, berdikari, bersungguh-sungguh. BBM yang digunakan dalam langkah ini pula adalah lembaran kerja aktiviti pemulihan dan lembaran kerja aktiviti pengayaan. Kemahiran berfikir arah tinggi yang diterapkan adalah kemahiran mencipta. Strategi yang digunakan dalam langkah 3 ini adalah berpusatkan murid. Seterusnya, penutup dilaksanakan dalam jangka waktu 5 minit. Isi pelajaran adalah kognitif, iaitu rumusan isi pembelajaran. Seterusnya, sosial, pujian dan motivasi atas usaha dan kejayaan murid. Baiklah, murid membuat rumusan hasil pembelajaran yang diperolehi. Murid akan mendengar rumusan pembelajaran secara keseluruhan oleh guru. Selepas itu, guru akan memberikan pujian dan motivasi atas usaha dan kejayaan murid. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.